Waalaikumsalam. Baik, al-an nastamirru muraja'atana fi mawdu' at-taharah. Nahnu darasna ma ta'rif at-taharah wa ma dalil masyru'iyyah at-taharah wa ma hukmu at-taharah wa adawat at-taharah. Nahnu khalasna bi ma'rifati dzalik. Al-an nastamirru li ma'rifati aqsamul miyah. Kita teruskan untuk kita mengenal apakah itu pembahagian air. Air tu ada banyak kategori dia. So, kita tengok satu persatu. Baik. Tanqasimul miyah bihasbi wasfiha wa hukmiha ila khamsati aqsam. Apa maksud dia? Air terbahagi mengikut sifat-sifat dan hukum-hukum dia kepada 5 bahagian. Awalan, al-ma'ul mutlaq. Okey. Air mutlak. Ta'rifuhu, apa maksud dia? Huwa al-ma'ul baqi ala sifatihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha. Maksudnya air yang kekal dengan sifat asalnya yang diciptakan oleh Allah. Air yang kekal sifat asal dia yang diciptakan oleh Allah. Kekal sifat dia. Kalau air laut tu macam tu je lah. Dia tak bercampur dengan benda lain. Macam tu lah kekal sifat dia. Kalau air mata air tu macam tu lah. Air sungai tu macam tu lah. Okay. So tu maksud dia, ta'rif dia. Jadi kalau awak tengok ta'rif, ma'ul mutlaq ma huwa al-ma'ul baqi ala sifatihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha. Okey, baik. Sampai sifatihi pun boleh diterima. Amsilatuhu, contohnya ma'ul bahri. Yang saya share ni nampak kan? Nampak kan? Nampak. Okay. Nampak. Amsilatuhu, contohnya ma'ul bahri, air laut. Wa ma'ul, apa tu? Wa ma'ul bi'ri, air perigi atau air telaga. Wa kullu ma'in naba'a minal ardi, dan semua air yang keluar dari perut bumi. Air mata air ke, air apa yang keluar dari perut bumi, air mata air ke, air bawah tanah ke. Au nazala minas sama, ataupun air yang turun dari langit. Air hujan, itu boleh dikira sebagai air mutlak. Kemudian hukum dia, hukmuhu tahir fi nafsihi. Ni penting hukum ma'ul mutlak ni. Kita tengok tahir fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Potong kat situ. Tahir fi nafsihi mutahhir li ghairihi. Potong. Maksudnya apa? Dia suci dan boleh menyucikan yang lain. Air itu suci dan dia boleh sucikan benda lain. Kita nak angkat hadas besar, boleh gunakan air mutlak. Tu maksudnya mutahhir li ghairi, boleh menyucikan yang lain. Okey, potong kat situ. Tu point dia. Kemudian ghairu makruh istimaluhu fi raf'il hadas. Tidak makruh menggunakannya istimaluhu fi raf'il hadas, untuk mengangkat hadas. Wa izalatin najasah, dan menghilangkan najis. Jadi tidak makruh menggunakannya untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Okey, dalil Allah SWT sebut. Ni dalil dalil air mutlak. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Baca sama-sama. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih. Okey, bagus. Maksud dia Allah menurunkan kepada kamu dari langit ma'an,
Air liyutahhirakum bih, untuk kamu bersuci dengannya. Surah Al-Anfal. Okey, itu untuk air mutlak yang pertama. Yang kedua, air air apa? Ma'ul musyammas. Apa dia yang kedua? Syammas. Ma'ul musyammas. Okey, apa ta'rif? Apa maksud dia? Huwa al-ma'ul musakhan bi ta'thiri syamsi fihi. Maksudnya air yang menjadi panas, al-ma'ul musakhan, air yang menjadi panas bi ta'thiri syamsi fihi. Bi ta'thir ni kesan daripada asyams fihi, matahari, kesan daripada matahari, sinaran matahari Air yang menjadi panas, kesan daripada sinaran matahari. Itu maksud dia. Dalam nota terjemahan tu ada dah. Ini kita nak bantu, nak baca buku macam mana kan. Jadi syurutuhu, syarat dia. Syarat macam mana dia boleh jadi panas sebab matahari ni. Syarat yang pertama, ayyakuna tashmis, pemanasan dari matahari itu fil biladi syadidatil hararah. Berada di negara yang teramat panas. Fil bilad, di negara syadidatil hararah, yang mempunyai suhu yang terlalu tinggi. Contoh di negara-negara Arab. Itu syarat dia. So air tu jadi panas sebabkan negara tu terlalu panas. Kalau kita kat Malaysia pun kalau musim panas, air yang ada dekat dalam kat pipe kita tu jadi panas sangat. Kalau panas sikit dah apa? Kalau panas banyak tu yang itu jadi air musyammas. Itu syarat dia yang pertama. Yang kedua, ayyakuna fil awanil muntabi'ah. Ia berada, air itu berada dalam bekas yang ditempa, ataupun fil awani ni dalam bekas, al muntabi'ah, yang ditempa. Maksudnya yang ditempa tu daripada logam lah. Air tu berada dalam bekas yang ditempa daripada logam. Kan nuhas, seperti besi, wal hadid, dan tembaga, wal rasas, dan seperti besi dan emas yang dibuat daripada logam. Sorry, an-nuhas tu logam, al-hadid tu besi, ar-rasas tu tembaga. Tu maksudnya dia berada dalam bekas yang diperbuat, air tu berada dalam bekas fil awani al-muntabi'ah, yang diperbuat daripada besi, daripada logam, daripada besi, dan juga daripada tembaga. So panaslah air tu kan. Tu syarat dia. Syarat yang pertama tadi mesti ada, syarat yang kedua pun mesti ada. Dia duduk dekat tempat matahari yang panas, negara yang panas, kemudian dalam bekas yang dibuat daripada logam, besi dan sebagainya. Dan ketiga syarat dia, isti'maluhu fil badan. Kita gunakan dia pada badan. Sudah jadi air musyammas. Tu syarat dia. So syarat yang pertama tadi, at-tashmis fil biladi syadidatil hararah. Dia panas disebabkan matahari di negara yang memang panas. Yang kedua syarat dia, ayyakuna fil awanil muntabi'ah. Dia berada dalam bekas yang diperbuat daripada besi, logam, dan tembaga. Syarat yang ketiga, isti'maluhu fil badan. Digunakan pada badan. Itu syarat dia, musyammas. Jadi hukum dia penting ni. Hukumnya ialah tahir fi nafsihi. Dia suci. Air itu suci. Mutahhir li ghairihi. Dan dia boleh menyucikan yang lain. Boleh, tak ada masalah. Tetapi makruhun isti'maluhu fil badan. Tetapi dia makruh digunakan pada tubuh badan. Sebab apa makruh? Siapa tahu kenapa makruh gunakan air musyammas pada badan? Siapa tahu sebab apa? Sebab apa? Boleh melecur lah, betul lah kan. Melecur badan, panas tu, air panas sangat. Bayangkan air panas menggelegak tu, kita guna untuk kat badan, dia memudaratkan badan kita. So, dia makruh. Okey? Boleh? Setakat ni boleh faham semua? Boleh. Faham tu? Okey, baik. Kita tengok yang
Yang seterusnya, yang ketiga. Okay. Yang ketiga, al-ma'ul musta'mal. Al-ma' al-musta'mal maksudnya air musta'mal. Maksud dia apa? Okey, kejap Okey, tengok. Air musta'mal ni maksud dia al-ma'ul qalil al-musta'mal fi fardhi taharah. Air yang sedikit. Ma'ul qalil. Potong kat situ. Al-ma'ul qalil. Air yang sedikit. Al-musta'mal yang telah digunakan. Fi fardhi taharah. Yang telah digunakan untuk bersuci perkara yang wajib. Air sedikit dan telah digunakan untuk bersuci benda yang wajib. Contohnya apa? Contohnya air yang awak guna untuk basuh, buang air kecil, awak basuh ataupun wuduk lah. Awak ambil wuduk, awak ambil wuduk, air tu jatuh dekat dalam baldi. Dan baldi tu dia kecil je. Tu jadi air mustakmal. Awak ambil wuduk, air yang jatuh tu, dia masuk dalam baldi. Kat bawah tu ada baldi. Awak ambil wuduk guna air paip, bawah tu ada baldi. So baldi dan air dalam baldi tu menjadi air mustakmal. Tu maksud dia. Okay, boleh faham? Faham? Faham tak? Faham. Okay. Okay, amsilatu contohnya al-ghusalatul ula wal wudu minal ghuslil wajib. Okay. Maksud dia apa? Contoh dia apa? Air basuhan pertama al-ghusalatul ula. Air basuhan yang pertama. Wal wudu minal ghuslil wajib. Dan wudu, air basuhan pertama dan air basuhan wuduk daripada mandi wajib. Maksudnya air yang basuhannya pertama itu adalah air mustakmal. Yang kedua tu jadi sunat dah. Dia tak jadi mustakmal. Okay. Baik. Kita tengok hukum dia pula. Air mustakmal ni hukum dia apa? Tahir fahir li ghairi, tetapi dia tidak boleh menyucikan. Tak boleh menyucikan ni maksudnya tak boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Tak boleh untuk mengangkat hadas. Fala yajuzu fi isti'maluhu, dan tidak boleh kita gunakan air mustakmal untuk mengangkat hadas wa izalatin najasah ataupun menghilangkan najis. Jadi air mustakmal, air yang awak tadah kat bawah lepas awak ambil wudu, ada air kat bawah tu awak tadah dalam baldi, tak boleh digunakan untuk mengangkat hadas ataupun untuk menghilangkan najis. Tak boleh guna boleh buat mandi, boleh. Buat mandi biasa tak apa. Untuk mengangkat hadas ambil wuduk, buang air ke, nak basuh, tidak bersih. Maksudnya tidak ghair mutahhir li ghair mutahhir li ghairihi. Itu maksud dia. Okey? Faham semua? Faham tu? Fahimna. Tengok contoh dalam gambar tu. Gambar tu kan. Dia ambil wuduk kat kepala paip, lepas tu air kat bawah tu. Air yang berada dalam baldi tu jadi air mustakmal. Okey, seterusnya nombor 4, ma'ul mutaghayyir. Air yang berubah. Air yang telah berubah ataupun yang telah bertukar. Bertukar apa tu? Cuba tengok Okey, maksud dia ta'rifuhu al-ma'ul mutaghayyir bima khalatatahu min at-tahirat allati yastaghna anha al-ma'u 'adatan. Air yang telah berubah, al-ma'ul mutaghayyir bima khalatahu, kerana bercampur, minat tahirat, dengan bercampur dengan bahan-bahan yang suci. Bercampur dengan bahan-bahan yang suci allati yastaghna anhul ma', yang biasanya tidak ada dalam air. Yang bercampur dengan bahan-bahan suci yang biasanya tak ada dalam air. Contoh al-qahwah wasyai. Contohnya air kopi dan juga air teh. Air teh, air kopi Air teh, air kopi. Maksudnya dia bercampur dengan benda yang bersih lah. Teh tu bersih, bukannya najis.
kopi tu bersih, dia bukannya najis. Tu maksud dia. Tu kategori yang pertama. Jadi untuk air teh, kopi, air sirap, air apa bandung, air lemon juice ke, air orange juice ke, fresh orange ke kan, hukum dia tahir fi nafsihi, dia suci. Suci, air itu suci. Tetapi ghairu mutahhir li ghairihi. Tapi tidak boleh menyucikan, tak boleh guna untuk ambil wuduk, tak boleh guna untuk basuh, buang air besar, buang air kecil, tak boleh. Tak boleh guna air sirap, air kopi, air teh kan, yang dah lebih-lebih tu kan. Fala yajuzu isti'maluhu, tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas, wa izalatin najasa, dan menghilangkan najis, tak boleh itu tak boleh tu. Jangan guna air sirap ke apa kan, tak boleh. Okey, satu. Itu kategori yang pertama, naul awal. Naul sani yang kedua, al-ma'ul mutaghayyir yang kedua, al-ma'ul mutlaq. Okey, air mutlaq al-mutaghayyir yang telah berubah bima khalaqahu minat tahirat, yang bercampur, dia berubah disebabkan dia bercampur dengan benda-benda yang tahir, yang suci, allati la yastaghna anhal ma'u adatan. La yastaghna ni maksudnya yang bercampur dengan bahan-bahan suci yang biasanya ada dalam air. Biasa ada dalam air, dia dah bercampur. Contoh apa? Al-ma'ul mutaghayyir biturab. Ma' ataupun air yang telah berubah disebabkan tanah. Air jadi warna coklat kan? Air coklat jadi coklat tanah sebab bercampur dengan tanah. Awil kibrit, ataupun belerang. Belerang kan warna kelabu kan. So air tu jadi macam warna kelabu-kelabu sikit. Fi makarril ma, di tempat simpanan air, dalam tempat simpan. So air tu dah berubah warna dia. Al-ma'ul mutaghayyir bitu wali maksihi fi makarrihi. Ma' mutaghayyir yang berubah disebabkan dia berada lama dekat dalam tangki simpanan tersebut. Okey, apa hukum dia? Tahir fi nafsihi, dia suci, dan mutahhir li ghairihi, dia boleh digunakan untuk mutahhir li ghairihi, dia boleh menyucikan yang lain. Maksudnya boleh guna untuk ambil wuduk, tak ada masalah. Air sungai yang warna coklat kan, air sungai dah Kuala Lumpur, ataupun air tempat takungan yang yang ada belerang, warna dia dah macam dah ada karat-karat bawah tu, nampak dia serpihan karat, masih boleh digunakan untuk bersuci. Ghairu makruh isti'maluhu fi raf'il hadas wa izalatin najasah. Maksudnya dia boleh, tidak salah, tidak dibenci untuk menggunakan dia untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Faham tu? Boleh faham tak? Faham dah. Boleh faham Okey. Kita gambar raja bawah tu. Contoh tu macam mana ma'ul mutaghayyir. Satu, ma'ul mutlaq. Air mutlaq dia tambahkan dengan apa tu? Al-hibra. Apa dia tambah dalam buku tu? Nila. So jadi berubah warna dia jadi warna biru. Boleh tak kita ambil wuduk dengan air nila ni yang dah bercampur ni? Boleh tak? Tak kot. Tak boleh. Bukan kot memang betul lah tak. Yang boleh kita ambil wuduk yang berubah disebabkan bahan-bahan asal. Contoh macam bercampur dengan tanah, bercampur dengan belerang. Boleh? Faham tu? Boleh faham tak? Saya nak tanya kalau air bercampur dengan cat. Air bercampur dengan cat. Macam mana? Boleh tak kita gunakan untuk ambil wuduk? Tak boleh. Tak boleh. Kalau air dalam tangki, kan? Kita tengok-tengok, kita panjat tangki, tengok dalam tangki tu ada keladak warna coklat. Lepas tu air tu dia dah tak jernih. Dia jadi macam berkapur. Boleh tak kita gunakan untuk ambil wuduk? Boleh tak? Tak.
Kelas boleh tak? Tak. Ada keladak dalam tu. So boleh tak kita gunakan? Tak. Tak boleh gunalah air tu. Tak boleh guna. Boleh sebenarnya. Sebab keladak tu bukannya kita yang masukkan. Keladak tu dia bercampur daripada asal tanah tu. Asal air tu. Kan? Air tu dah lama sangat bersimpan. So dia kategori yang kedua ni. Air mutlak yang dah lama sangat bersimpan dalam satu bekas, dalam satu tangki. Kemudian terkena keladak-keladak yang ada dalam tangki tu. So boleh, tak ada masalah. Masih boleh digunakan untuk berwudu. Okay, last. Air dalam kolah, kan? Air dalam kolah ada lumut. Ada lumut dalam tu. Ada lumut dan air tu dah jadi macam hijau-hijau sikit. Boleh tak kita ambil uduk gunakan air tu? Boleh. Boleh. Siapa jawab tak boleh? Boleh. Ada tak yang jawab tak boleh? Tak. Tak boleh. Boleh. Okey. Ada yang kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Kotor. Warna bertukar. Sebab apa tak boleh? Dah bertukar. Okey. Yang cakap boleh tadi, kenapa boleh? Sebab kita bincang sama-sama sebab apa dia boleh. Sebab cepat. Siapa yang cakap boleh? Cepat. Tak tahu lagi ni mana betul mana salah ni. Sebab apa boleh? Sebab apa? Cepatlah. Sebab apa boleh? Sebab dia berubah disebabkan sifat. Semula jadi ke ada orang buat? Semula jadilah. Semula jadilah kan. Bukan ada orang tanam dalam tu pokok. Kan dia keluar sendiri lumut dia tu sebab dah lama sangat. So boleh. Nampak tak? Ini perbezaan dia. Ma'ul mutaghayyir yang macam tu ada lumut apa semua tu masih boleh digunakan untuk ambil wudu. Sebab dia berubah, bukan kita tambah, bukan manusia yang jadikan dia berubah. Tapi dia berubah secara sendiri. Disebabkan bahan-bahan yang ada dalam air tu, dia berubah sendiri sebab dah lama sangat. So tak ada masalah. Bukannya dalam tu ada najis ada bangkai tu lain cerita. Okay, boleh faham? Irfan Wafi boleh faham? Boleh. Okay, kalau air Milo tu je lah tak boleh. Air kopi, air teh yang kita campur, kita masukkan sirap ke, masukkan susu ke, masukkan cat ke, yang benda-benda yang tak biasa yang dimasukkan ataupun tertumpah, cat masuk dalam tu, berubah warna dia. Tak boleh. Nila tak boleh gunakan. Dia suci tapi tak boleh kita gunakan untuk bersuci. Tapi yang dah asli dia berubah jadi coklat, jadi berubah disebabkan tanah, disebabkan keladak, disebabkan besi-besi ataupun disebabkan lumut, boleh, tak ada masalah. Okey, itu untuk ma'ul mutaghayyir. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya yang terakhir jenis ma' iaitulah ma'ul mutanajjis. Okey, tengok seterusnya. Okey, dekat skrin nampak tak ma'ul mutanajjis? Nampak. Alright, tarif. Apa maksud dia? Ma'ul mutanajjis maksud je ada dua. Yang pertama, dia ada dua kategori dua jenis. Nau'ani, dua jenis. Ma halat fihi najasah wa huwa duna kullataini. Maksud dia air yang ada najis dalam dia dan kurang daripada dua kolah. Kurang daripada dua kolah air tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ma balagha kullatain, air itu lebih daripada dua kolah, fa'aksar. Fa'aksar ni dua kolah dan lebih. Fataghayyara bisababin najasah. Dia berubah disebabkan najis, kan? Berubah sebabkan najis dan berubah ahadu awsafil ma'i salasah. Berubah salah satu daripada sifat air itu.
Ada 3 sifat air, berubah salah satu. Iaitu warna dia, sama ada warna dia berubah, al-laun, awit ta'mi ataupun rasa dia, awir rih ataupun bau dia, berubah salah satu. Maksudnya ada 2 kategori. Kategori yang pertama, yang kurang daripada 2 kolah air, jumlah air tu. Yang kedua, 2 kolah cukup dan lebih. Maksudnya lebih daripada 2 kolah. Tapi dia berubah juga warna tu disebabkan najis. Dan berubah salah satu. Sifat dia ke berubah, ataupun warna dia ke berubah, ataupun rasa dia tu kita terminum ke, ataupun bau dia. Okey. 2 kolah ni macam mana? Okay, cuba tengok penjelasan dia. Wal kullatani, 2 kolah ni bil wazni, dari sudut timbangan. Wazni tu maksudnya timbangan. Mi'atun wasnani wa tis'una kilogram wa samanu mi'atu wa sab'atun wa khamsuna gram. Maksudnya 192.857 gram. 192.857 gram. Ni berat lah. Untuk bil mikyali, mikyal maksudnya sukatan. Mi'atani wasitata asyara litran, 216 liter. Kalau kita beli satu tangki simpanan biru tu, dia tulis lah ni air, ni tangki berapa liter, 10 liter, 20 liter kan. So 10 liter, 20 liter tu dia tidak, dia dia kurang daripada 2 kolah. 2 kolah ni maksudnya 216 liter dan ke atas. Kalau kurang, dia dikira kurang daripada 2 kolah. Okey, tengok keadaan. Macam mana hukum dia? Hukum dia ialah la yajuzu isti'maluhu, tidak boleh la yajuz. Hukum kat situ kalau ada soalan awak jawab la yajuz. Ma hukumu al-ma'ul mutanajjis li raf'il hadas? Apakah hukum menggunakan air mutanajis untuk mengangkat hadas? Jawapan dia la yajuzu. La yajuz, tak boleh. La yajuzu isti'maluhu fi rafi'il hadas wa izalatin najasa, tak boleh guna untuk mengangkat hadas dan juga untuk menghilangkan najis. Wala fi ghairihima, dan tak boleh juga untuk selain daripada kedua-dua tu. Contohnya nak minum pun tak boleh. Wal akli, nak makan pun tak boleh. Tak boleh guna air mutanajis sebab dia dah bercampur dengan najis. Contohnya apa? Bercampur dengan tai lah, tai kucing, berak. Kucing berak masuk dalam air dekat kolah. Walaupun kolah tu besar, tetapi dah berubah salah satu daripada sifat dia. Warna ke dah berubah jadi macam tai ke apa kan, dah jadi macam warna tai lah. So tak boleh digunakan. Ataupun dia tak nampak pun rupa dia berubah. Warna dia tak nampak pun. Tapi rasa dia bila kita letak sikit air tu dekat lidah, rasa macam ada tai. Ataupun ada air kencing kan. Macam tu. Walaupun warna dia okey je. Bila kita rasa, rasa dia macam rasa air kencing. Awir rih ataupun bau dia. Dekatkan hidung, dekat air tersebut bau. Bau. Macam air loji bau kan. So tak boleh digunakan. Tak boleh digunakan. Okey. Kalau yang kurang daripada 2 kolah, walaupun tak berubah sifat dia, tapi kita nampak, contoh kita masuk dalam bilik air, ada baldi dalam bilik air kita tu, ataupun ada kolah kecil dalam bilik air kita kan. Kita tengok dalam air tu ada tai. Ada tai apa? Tai tikus ke kan? Tai cicak yang banyak ke kan? Tengok dalam tu. Dia tak berubah pun sifat dia. Dia tak berubah pun sifat dia. Bau dia ke, warna dia ke, rasa dia ke, tak berubah pun. Macam tu juga. Tapi kita nampak ada najis kat dalam tu, maka dia dikira sebagai air mutanajis. Jadi untuk yang kurang daripada 2 kolah. Kalau lebih daripada 2 kolah, dia kena berubah sifat dia. Ni faham? Setakat ni faham tak? Faham. Okay. Soalan. Kalau air dekat kolah di surau atau masjid, kita buka-buka, tengok dalam air kolah tu, air kolah ni maksudnya besar dah ni, lebih daripada 216 liter. Tengok-tengok dalam tu ada najis, ada bangkai lipas. Ada bangkai lipas.
Kita tengok. Lepas tu air tu dalam tu, air tu dia okey je nampak air ni, jernih je air dia. Tapi ada bangkai lipas dalam ni. Bau, kita cubalah bau. Okey je, tak ada apa-apa bau pun. Kita rasa sikit air tu, letak kat lidah sikit. Okey je, rasa macam biasa je. Boleh tak dia kita gunakan untuk bersuci? Soalan dia. Boleh tak? Tak. Tak. Tak boleh Ada yang jawab boleh tak? Jawapan dia boleh digunakan untuk bersuci. Sebab apa? Tengok betul-betul. Sebab dia lebih daripada 2 kolah. Besar Dia lebih daripada 2 kolah. Dia lebih. Dan dia tak berubah. Sifat air tu tak berubah. Warna dia ke, bau dia ke, rasa dia ke. So tak ada masalah. Dia masih dimaafkan. So najis lipas tu, pakai lipas tu dimaafkan. Macam tu awak ambil lipas tu awak buang je, tak payah tertukar dah air tu. Dalam kolah yang besar tu, kolah kat masjid kat surau ni. Cerita dia. Okey. Itu yang pertama So jawapan dia boleh. Okey. Kes yang kedua. Okey, sekarang ni kes yang kedua. Dia masuk pula satu surau yang lain. Kolah yang besar macam surau yang tadi tu. Kolah besar. Air banyak dalam tu. Dia tengok dalam tu ada najis, ada bangkai tikus dalam kolah tersebut. Kolah besar ni. Bangkai tikus ada dalam tu. Dia tengok warna, okey, air tak berubah pun warna dia. Dia rasa sikit air tu, sama je, tak ada pun rasa macam najis. Dia bau sikit, ada macam bau bangkai lah sikit air ni. Soalan, adakah air tersebut boleh digunakan untuk bersuci? Tak boleh. Tak. Boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ada bangkai besar. Ada bau. Sebab bau. Berubah sifat. Sifat dia dah berubah. Betul, bagus. Tahniah semua, dah faham lah tu. Jadi berubah bau dia tu berubah saja, maka tak boleh digunakan untuk ambil wudu. Kena buang semua air tu, kena buang, termasuk dengan najis, bangkai kena buang semua, isi tadah air baru. Baru boleh digunakan. Okey, satu lagi kes soalan last. Okey, baik, cerita dia macam ni. Awak masuk dekat dalam tandas rumah awak. Mak awak ada letak baldi dalam tandas. Dalam tu ada air. Awak masuk, awak tengok dalam baldi tu, ada cicak mati dekat dalam baldi ni. Tengok air jernih je, elok je nampak, tak ada apa-apa pun. Tengok tiba ada bangkai cicak dalam ni. Bila kita rasa-rasa, okey je, macam air jernih biasa je. Bau pun tak ada bau apa-apa pun, tapi nampak bangkai cicak tu. Soalannya, boleh tak kita gunakan air baldi tu untuk basuh air kecil kita? Boleh? Good. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dalam baldi kecil, tak lebih daripada 2 kolah. Ini yang kategori yang pertama ni tau. Ni kategori pertama, termasuk kategori pertama. Ma hallat fihi najasah. Yang ada dalam dia najis. Dan dia kurang daripada kullataini, 2 kolah. Kurang daripada 216 liter. Kurang. Maksudnya kecil, baldi. Walaupun sifat dia tidak berubah, salah satu sifat dia tak berubah. Warna dia cantik lagi, bau tak ada. Rasa pun okey, tak ada masalah. Tapi nampak bangkai tu. Disebabkan dia tu tak cukup 2 kolah, maka itu dikira sebagai air mutanajis. Boleh faham tak? Boleh. Kena faham betul-betul kategori jenis dia. Yang pertama tadi kita tengok balik. Ma halat fihi najasah wa huwa duna kullataini. Duna kullataini awak kena bulatkan betul-betul. Yang bercampur najis dan kurang daripada 2 kolah. Duna kullatain, kurang daripada 2 kolah. Yang kedua pula, kategori yang kedua, ma balagha kullatain, yang sampai had
dua kolah ni fa'aksar dan lebih. Dua kolah dan lebih. Ini kategori yang kedua. Yang kategori pertama tadi kurang daripada dua kolah. Kategori kedua dua kolah dan lebih. Dan lebih banyak. Yang kategori pertama tadi berubah tak berubah sifat pun dia tetap mutanajis. Kategori yang kedua yang dah lebih dua kolah. Dia tak berubah sifat, maka dia boleh digunakan untuk berwuduk, untuk angkat najis, untuk basuh najis. Tapi kalau berubah salah satu sifat, baru tak boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kalau dia berubah salah satu. Boleh faham? Faham tak? Faham tak apa saya cakap? Boleh. Khairun Nisa, cuba ulang balik apa yang saya cakap. Dua jenis ni, mutanajis ni. Khairun Nisa. Irfan Wafi lah. Irfan Wafi, cuba ulang balik apa benda yang saya cakap tadi. Macam mana kategori dua kategori tu. Hello? Ada orang tak? Saya tak tahu lah Ustaz. Saya tahu nak cakap macam mana. Khairun Nisa boleh tolong Khairun Nisa? Khairun Nisa? Khairun Nisa, cuba. Ustaz, Boleh cakap tak? Aduh tak ni. Cuba terangkan balik tadi. Macam mana dua jenis air mutanajis tu? Tidak. air yang dimasuki najis dan lebih kurang dua kolah. Itu kategori yang pertama kan? Kategori yang kedua? Tak payah mute kan? Awak buka je awak punya mic tu. Awak cakap je. Air yang sampai dua kolah atau lebih, tetapi telah berubah daripada tiga sifatnya, iaitu warna, rasa dan bau. Kalau dia tak berubah, dia lebih dua kolah tapi tak berubah salah satu sifat. Adakah dia kira sebagai mutanajis? Mutanajis ke? Ya Allah, tadi panjang-panjang saya cerita tadi. Jangan tutup mic tu, jangan mute. Terus buka je. Kita sembang sambil tu orang lain dengar. Okey, kategori yang pertama tadi apa? Khairun Nisa? Air yang dimasuki najis dan ini kurang dua kolah. Air yang dimasuki najis dan kurang daripada dua kolah. Contohnya air apa? Air baldi kan? Betul tak? Air baldi. Air baldi, okey. Kalau ada najis dalam air baldi tetapi tak berubah sifat dia, adakah dia masih kekal dengan nama dia mutanajis? Ya. Ya, betul. Okay. Walaupun tak berubah sifat, dia masih dikira sebagai mutanajis sebab dia kurang daripada dua kolah. Okey, kategori kedua tadi apa Khairun Nisa? Air yang sampai dua kolah atau lebih tetapi tetap berubah salah daripada tiga sifatnya, iaitu warna, rasa dan bau. Okey, maksudnya dia lebih dan dia berubah. Syarat dia lebih dan dia berubah. Kalau lebih tapi tak berubah, mutanajis tak? Tak. Masih tak. Dia tidak mutanajis. Dia syarat dia dua. Dia kena lebih dua kolah dan berubah salah satu sifat. Kalau lebih dua kolah, ada najis tapi tak berubah salah satu sifat, masih cantik lagi, bau tak ada apa-apa, rasa pun okey je, tapi ada najis, ada bangkai dalam tu. So dia dikira sebagai ma'ul mutlaq. Betul tak Khairun Nisa? Betul. Macam tu Yang lain boleh faham Fahim Tum? Fahim lah. Rais. Okey, Rais fahim Tum? Fahim lah. Okey, harap boleh ingat lah benda ni Jangan keliru pula. Okey, last. Okey, kita habiskan last kali kita tengok dekat hikmah. Hikmah ni senang je. Okey, saya bagi maksud je lah. Okey, al-hikmah fi masyru'iyyati taharah. Hikmah pensyariatan bersuci ni
Yang pertama, sara al-mutatahhir mutahayyian limunajati rabbih fi ahsani hay'ah. Maksudnya seorang itu menjadi suci dan bersedia untuk bermunajat pada Tuhannya dalam keadaan yang baik. Yang kedua, husulun nazafah allati hiya min al-asbab al-jalibah lil ulfati wal mahabbah. Okey, terhasilnya kebersihan merupakan antara sebab yang dapat menarik kemesraan dan berkasih sayang. Kalau bersih orang suka lah kat kita. Kalau busuk bau najis kat kita ni siapa suka, semua lari. Yang ketiga, al-jismu yaktasibu bitahara, tubuh badan yang bersih hayawiyatan wa nasyatan akan menjadi cergas, aktif, wa yuzhibu anhul futur wal kaslu, dan boleh menghilangkan rasa malas dan juga rasa hilang tumpuan. So pakai minyak wangi semua, kita akan jadi fokus. Kalau kita busuk, bau busuk, bersekotor semua, kita nak belajar pun jadi malas. Siyanatul al-mujtama' min intisyaril amrad, untuk memelihara masyarakat daripada tersebarnya penyakit-penyakit. Macam-macam penyakit-penyakit yang dibawa daripada kotoran. Okay, so tak adalah jadi macam tu, tak adalah jadi penyakit bila kita jaga kebersihan, bersuci. Dan nailu mahabbatillah, mendapat cinta Allah, disayangi Allah, wal fauzu biridha, dan mendapat keredaannya. Okey, baik. Tengok satu hadis Nabi. Tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Rasulullah sabda, janganlah salah seorang daripada kamu sekalian kencing dalam air yang bertakung, yang tidak mengalir, kemudian ia mandi pula dalam tu. Jangan kencing dalam air bertakung, jangan yang tidak mengalir air tu, kemudian dia mandi pula, jangan mandi dalam tu. Okey, setakat ni fahimtum? Ada soalan? Ayu soal indakum? La. Okey, kalau tak ada soalan nanti saya akan soal. Okey, untuk recording saya stop dulu kat sini. Sekejap Activity.